A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Alhamdulillah, yang saya mulakan para penonton sekalian dan seterusnya seluruh muslimin muslimat yang dirahmati Allah SWT sekalian. Pada hari ini anda bersama dengan saya Dai Aiman dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Apa khabar para penonton sekalian? Harapnya semua dalam keadaan sehat sejahtera, dalam keadaan baru lepas solat subuh secara berjemaah ni kan. Ada yang baru lepas baca Quran, ada yang baru balik pada masjid, terus buka TV menonton program kita pada hari ini dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Kenapa saya sedih tu makcik? Janganlah sedih duduk atas sofa tu. Yelah Ustaz, kami ni tak dapat nak pergi umrah. Dapat pula syarikat skamer. Katanya macam tu. Tapi jangan risau, jangan bimbang. Hari ini kita nak merungkai kesedihan anda semua dengan kita nak membicarakan satu topik yang cukup menarik, iaitu berkaitan dengan skamer ibadah. Dalam ibadah pun nak skamer juga. Tetapi pada hari ini kita nak bersama dengan Tuan Guru kita Al-Fadhil Ustaz Haryanto Rizal Rohman. Apa khabar Ustaz? Astagfirullahaladzim. Sehat Alhamdulillah. Alhamdulillah Ustaz. Jadi Tuan Guru saja. Guru saja. Tuannya tertinggal. Masalah maklum kita kat rumah tu dia sedih Ustaz, sebab tak dapat pergi umrah, setahun dah tunggu. Tak dapat tenang. pergi. Tenang jadi pada para penonton sekalian, meh ajak semua anak-anak, suami, meh duduk dekat sini, meh kita nak dengar perkongsian Al-Fadhil Ustaz tentang skamer ibadah. Jadi kepada para penonton sekalian, anda sedang menyaksikan Tanyalah Ustaz, perbincangan ibadah iaitu skamer ibadah. Anda juga boleh menonton siaran hari ini secara HD di www.tonton.com.my. Baik, Al-Fadhil Ustaz, saya pun pernah pergi umrah bersama dengan Al-Fadhil Ustaz. Alhamdulillah, seronok rasa. Dan kita nak pergi berkali-kali nak pergi umrah. Tapi sekarang ni Ustaz, dah jadi satu igawan pula. Jadi satu ketakutan pada jemaah nak pergi umrah ni, sebab ada syarikat-syarikat yang mungkin yang disebutkan sebagai skamer itu. Dan kita nak dapatkan penjelasan yang begitu tuntas pada hari ini. Tapi mungkin sebelum kita nak pergi kepada perbincangan ni Ustaz, kita nak tahu juga, zaman sekarang ni je ke ada skamer ni, ataupun zaman baginda SAW ataupun zaman para sahabat tu dah ada skamer ke, macam mana? Jadi untuk sebagai mukadimah pertemuan kita pada hari ini, skamer ibadah. Fadhil Ustaz. Terima kasih Daiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wala haula wala quwwata illa billahil aliyul azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Terima kasih sekali lagi Dai Aiman selaku pemudah cara kita pada hari ini. Apa khabar makcik-makcik? Tenang makcik, jangan sedih. Itulah realitinya kehidupan ni. Kalau Dai Aiman sebut tadi tentang skamer ibadah, sebenarnya dia bukan umrah saja. Skamer dalam ibadah ni lebih daripada itu sebenarnya. Kalau kita lihat kepada pada zaman Nabi SAW juga, ada seorang laki-laki yang dikenali sebagai Nabi palsu lah kita panggil. Nabi palsu. Namanya Musailimah bin Sumamah. Dia ini daripada Bani Hanifah. Gelaran dia Abu Tumamah. Dan dia menggelarkan diri dia dengan nama Ar-Rahman ataupun Rahman Al-Yamamah. Dia bagi gelaran dia. Orang ini mati umur 150 tahun. Dia ini disebut Musailimah Al-Kazab kerana dia mendakwa diri dia adalah Nabi. Dan dia prank lah orang. Dah start prank Ustaz. Dia prank orang. Dia scam ramai orang masa itu sampai orang percaya bahawa dia adalah Nabi. Jadi kalau hari ni kita cerita orang kena scam umrah lah, korban lah, wakaf lah, apa segala, sebenarnya pada zaman itu lagi, kerana orang melihat bahawa scam guna agama ni nampak lebih apa kata orang? Lebih laku lah nampaknya. Tu. Sebab itu satu benda mungkin kita boleh jadi asas juga
dalam persoalan-persoalan yang akan dilontarkan hari ni, Man, ialah Musailimah ni, dia rupanya dimahir dengan benda pelik. Dia ada magic jugalah. Ada magic juga. Ada sebahagian menyebutkan dia boleh masukkan telur dalam botol. Yang belum dibuktikan dia masukkan botol dalam telur je. Belum. Dan dia boleh potong sayap burung, disambungkan balik. Jadi dia pernah juga disebutkan datang apa nama ni? Macam ini macam kambing gunung ni kan. Kemudian datang, kemudian berah susunya, dia boleh datang macam itulah. Maknanya dia punya ajaib dia tu. Sebab itu dia rasa ini boleh modal lah untuk nak scam orang. Ini kadang-kadang satu benda juga. Betul tak? Kelebihan tu. Jadi kadang orang tu pandai cakap kan. Yang ustaz-ustaz ni bercakap betul dia tak mau dengar. Yang pandai torak tu juga nak dengar je. Kan? Ini antara punca. Jadi makcik-makcik tu sedih lah. Kenapa pergi dengar kata dia? Tu. Dan satu yang kita perlu perhati juga, Musailimah Al-Kadzab ni juga, dia memang berhubung dengan Nabi SAW. Berhubung tu dalam maksud ada beberapa pandangan. Satu mengatakan dia berjumpa, satu mengatakan dia ni tak berjumpa pun. Cuma dia pernah menulis surat, dia mengatakan bahawa dalam soal kerasulan ni kita share, kata dia. Wah, dia jadi share, lepas kau aku take over, kata dia. Orang-orang macam ini, scammer ni dia memang macam tu, Man. Dia akan confident. Jarang scammer tak confident. Nampak tak? Scammer ni dia confident. Sebab itu orang yang kena scam lebih confident. Tak ada, saya pergi dengan orang tu, saya buat dengan dia, dia yang tolong saya. Memang jawapannya kena scam lah nampaknya. Kena scam lagi confident. Betul. Sebab itu dia memang. Dan satu lagi, scammer ni kita ni kira mengomentar Musailimah Al-Kadzab ni lah. Scammer ni dia memang dia ada obsesi untuk nak buat benda tu. Dia bukan dek kerana tengok boleh makan dari Aiman kita scam dia lah. Tak, dia memang ada obsesi, dia ada memang kesungguhan tu buat benda tu. Sebab itu Musailimah Al-Kadzab ni dia juga pada masa itu dia memang beria untuk jadi seorang nabi. Dia bukan sambil tak. Sebab itu dia atur, dia bagi orang taksub dengan dia bagi orang apa dia panggil istilahnya, maknanya cenderung kepada dia. Ini benda-benda yang akhirnya orang nampak, oh betul lah, kita boleh percaya. Ini dia ni lah. Ini lagi betul. Ini fanatik Dayang Aiman tak adalah, tak payahlah, kata dia. Ustaz Eri pun tak payah. Ini betul, kata dia. Fanatik betul. Dia fanatik, dia pandai. Sebab tu orang yang buat scam ni dia memang ada kecenderungan untuk scam orang. Ini bukan macam curi lalu tepi rumah orang, tengok rumah tu terbuka, dah terbuka kita masuk lah, kata dia. Tak, ini memang betul-betul. Sebab itu apa yang berlaku pada Musailimah Al-Kadzab ni, dia jadi begitu. Dan akhirnya dia matilah. Dia dibunuh oleh Wahsy. Ringkas ceritanya, pasal kita bercerita pasal apa nama ni, Musailimah ni. Tapi nak sebut bahawa ending kepada scammer ni memang, ataupun scam projek ni, ending dia maut. Nampak tak? Kan? Jadi Musailimah Al-Kadzab ni ending dia mati. Tak berjaya pun. So kalau kita pun terlibat dengan yang namanya scammer, ending dia matilah. Itu je. Bukanlah mati maksudnya kita kena bunuh ke apa ke. Tak. Artinya program tu akhirnya memang sampai ke kiamat tak bergerak dan kita pun tak tahu ujung pangkal. Itulah realiti dia. Nampak? Maknanya dia guna network Nabi juga tu. Dia pandai. Orang obses ni dia tak akan simple-simple, Man, buat kerja. Dia akan buat kerja dengan lebih teratur. So, dia nak dapat kepercayaan orang ni. Nak dapat kepercayaan orang. Ini satu perkara lah sebagai mukadimah pada hari ini. So, ini cerita 1400 tahun dulu. Kan? Dan benda ni hanya sebenarnya ulangan saja. Ulangan, banyak bab faktor. Faktor orang yang scam tu sendiri. Faktor orang keliling. Macam kita sebut tadi. Hanya kerana dia boleh masukkan telur dalam botol. Lepas tu boleh sambung sayap burung. Jadi orang keliling pun wow. Kan? Penampilannya, obsesi dia tu menyebabkan dia menampilkan diri dia supaya dia boleh nampak mempengaruh. Maka akhirnya orang percaya. Dan ini benda yang berulang-ulang. Saya rasa kalau tanya kepada orang di luar sana, tak ada yang kena scam tu semua main jenis muka tak percaya. Jarang, kan? Jumpa dekat jalan tar ke tiba-tiba, tolonglah saya. Tak ada. Dia mesti
Satu yang memang meyakinkan dan penampilannya begitulah. Yang penting muka confident, Ustaz. Itu penting, itu penting. Muka confident. Yang lebih confident adalah orang yang kena scam tu. Allah. Itu dia. Baik, Ustaz, sahabat kita Nur Dahlia Biru ni, Ustaz. Ayuh. Dia nak tanya siapakah sebenarnya scammer ni, Ustaz, dan apa ciri-ciri scammer dalam ibadah. Tadi satu kita dah dapat dah. Muka kena confident. Tafadhal, Ustaz. Sebab itu kita sebut tadi, sebab kita buat hari ini dalam Tanya Ustaz, kita nak bincang pada lingkungan kita je lah. Kita tak nak terlalu luas sangat. Banyak scammer di luar sana, macam-macam dipanggil tu, pelaburan, whatever, semua sekali. Tapi itu bukan perbincangan kita malam hari ini. Kita nak khusus pada bab ibadah. Saya nak sebut, makcik, dengar ni. Makcik, dengar, tak payahlah sedih sangat kat bucu katil tu. Dengar. Sebab itu Nabi SAW sebenarnya dari awal lagi Nabi dah pesan pada kita. Kalau kita tengok dalam satu bab dalam muamalat, dia panggil najash ataupun naj. Naj. Ini satu kaedah orang scam dengan cara, ni zaman dulu ni, dengan cara dia panggil apa istilahnya tu? Dia manipulate kepercayaan orang. Dia manipulate. So dia macam apa dia panggil? Orang ni menjual, ada seorang yang tukang lambung harga ataupun dia ni tukang pancing. Tukang pancing. Jadi kalau saya kata okey, saya jual barang ni, meja ni saya jual, marah tiba-tiba saya jual meja dia. Saya jual meja ni 1,000. Aiman tukang up. Saya nak 1,500 lah kata dia. Jadi orang lain, nampak mahal ni. Dia macam itulah. Sebab itu benda ni memang dah lama Nabi larang. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW sebut, yang direkod Imam Bukhari dan Muslim, nahan Nabi SAW anin naj. Nabi SAW larang jual beli najas ni. Jual beli najas ni, tuan-tuan, digunakan, dia manipulate dengan testimoni. Itu boleh termasuk tu. Jual beli najas. Dia pancing orang. Dia punya konsepnya memancing. Cuma dalam konteks ni dia panggil orang lain untuk pancing harga. Kan dia nak upkan harga tu, dia pancing. So sama juga. Jadi ini dipanggil orang untuk pancing orang lain supaya orang lain join. Tu larangan Nabi SAW. Sebab itu sebenarnya para penonton yang dirahmati Allah sekalian, kalau kita faham konteks ini, saya rasa kita akan lebih selamat. Kan? Sebab apa? Tidak salah kita menyediakan testimoni ini kan. Tapi banyak testimoni ni kadang-kadang kita tak usah cerita soal umrah saja, soal wakaf ke, korban ke, badal haji ke, tak. Semua termasuklah apabila melibatkan orang yang mungkin imam ke apa ke yang memberikan testimoni, sedangkan dia tak pergi pun. Dia hanya tukang puji je. Tukang puji. Ini masalah. Ini maknanya nak fahamkan kepada kita tentang larangan Nabi SAW. So kalau kita boleh faham tentang larangan ni, insyaAllah kita selamat. Tapi saya ingat mungkin kita nak berhenti dulu. Saya pula jadi moderator. Jadi saya tengok Aiman punya cerita tu kan. Okeylah, so kita berhenti dulu. Saya sambung kejap lagi lah, Man. Baik, Ustaz. Tapi masalahnya, Ustaz, dalam telefon saya ni, saya ada ramai ustaz yang saya dah selfie. Takkan saya ni pun scammer lagi? Sebab saya berkawan dengan ramai ustaz-ustaz yang terkenal. Jadi mungkin itu boleh menjadi modal kepada saya untuk scammer orang di luar sana. Baik, Ustaz, kita cerita selepas ini. Para penonton, jangan pergi ke mana-mana. Kembali selepas ini, Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu, jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini, membicarakan satu topik hangat, iaitu berkaitan dengan scammer ibadah. Sahabat kita, Ustaz, di Facebook, Syahira Muhammad. Apa yang dimaksudkan scammer ibadah? Adakah ia merujuk kepada penipuan yang menggunakan imej ataupun gambar ilmuwan agama seperti wakaf, ibadah korban ataupun umrah? Macam saya ada jumpa seorang brother ni, Ustaz. Saya ni sebenarnya kawan-kawan ni, saya semua geng-geng ilmuwan. Dengan Ustaz Haryanto, Ustaz Kazim, semua ada selfie, Ustaz, buat modal katanya. Jadi masalahnya orang percaya kepada ilmuwan tersebut. Yang menipunya yang duduk belakang ni, Ustaz. Apa pandangan Ustaz?
dia sebenarnya soalan ni kalau kita tengok dia ada rentetan-rentetan juga, Man. Macam kita sebut tadi bila Nabi SAW larang tentang bai'un najash ni ataupun jual beli secara dipanggil apa nama ni, manipulate marketing ni. Ini sama juga. Ini benda yang sama juga, kan? Sebab tu kalau tadi orang yang scam, kan, orang yang scam dia guna konsep tu. Jadi sebab tu kalau kita boleh faham konsep tu, jadi kita kena hati-hatilah. Bermakna kita tak boleh letak yang digunakan sebagai apa nama kita panggil tadi, istilahnya sebagai ikon ke whatever tu, sebagai ataupun dia yang orang cakap tu 100%, kan? Ya, kadang-kadang dia bukan tahu benda pun, dia ikon je, dia dibayar. Betul. ini orang dengar marah kita. Kan? Kalau dia sendiri memang yang buat benda tu, then okey lah. Ini pun satu benda, ini yang kita kata tadi, dia boleh termasuk dalam jual beli yang macam ini. Tu kena hati-hati. Ya? Jadi kalau dalam konteks ni pun sama. Maknanya orang yang ada tu digunakan image. Tak apa beza ni. Nampak tak? Kalau tadi orang ni gunakan untuk sebagai marketing dia, untuk nak tarik perhatian orang, kadang dia pakai imam, kadang pakai ustaz-ustaz. Sama juga yang macam ini. Kan? Tak kira lah dalam soal wakaf ke, korban ke, sebagainya. Sebab itu, agama ajar kita, sebagaimana Allah sebut surah An-Nahl ayat 43 tu, A'udzubillahi minasyaitanirrajim, fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya. Dia tanya ahla zikri. Ni bukan kalau kata bab wakaf, tanya ustaz juga. Tak edi. Kena tanya ahli dia lah. Kita tak nak rujuk. Sebab cuba kita rujuk dulu. Betul tak wakaf yang macam ni? Benar ke wakaf macam ni? Kadang-kadang ada orang buat wakaf, benda pun tak ada lagi. Cuba kita tanya, dia wakaf yang sebenarnya macam mana? Wakaf ni sebenarnya benda kena ada, baru boleh kita beli wakaf tu. Kalau tidak, apa benda yang kita wakafkan? Kecuali kita wakafkan tu wakaf duit. Jadi bila wakaf duit, bukanlah beli barang. Faham tak, Man? Faham. Katalah contoh, saya ada kotak lah saya nak wakafkan. Kan, saya jual kotak ni. Okey cik, mai daftar beli kotak ni. Kotak ni satu saja. Tapi orang membeli kotak ni sampai 60 orang. Boleh faham tak? Faham. Patutnya kita kena fahamkan dulu. Tanya dengan orang yang tahu. Boleh ke wakaf macam ni? Jadi kita bagi tahu wakaf mesti barangnya ada. Barangnya mesti dah ada pada dia. Baru dia boleh jual dan kemudian khidmat dia mewakafkan yang dijual tu. Kecuali kalau kita wakaf tunai. Macam yang apa nama majlis agama Islam kita yang ada di Malaysia kan, ada kan wakaf tunai ataupun yayasan wakaf ni, itu semua ada wakaf tunai. Maknanya kita bagi duit, nanti dia yang akan uruskan duit tu. Tak kiralah nak beli apa barang, kita dah beri kepercayaan pada dia, atau ada setengah tu dichannelkan siap nak wakaf apa. Sama juga yang ini. Yang ini ni kadang-kadang Quran tu adalah 10. Cuba tanya dengan dia, Quran tu dah beli ke belum? Dia pre-order, Ustaz. Itulah masalah. Di mana boleh kita jual barang tak ada. Nampak dia dah jadi apa kata orang panggil? Dia dah jadi chain, berantai. Nampak tak? Ini kena pandai. Sebab itu kita masyarakat kena belajar. Sebab itu bila Allah Taala suruh fas'alu ahla zikri ni, apa yang kita nak buat ni? Wakaf. Okey. Fahamkan tentang wakaf dulu. Faham dulu. Jangan excited untuk mak saya, ya Allah, mak. Tak, itu letak tepi dulu. Kan? Alah, tak kisah Ustaz. Nanti kalau dia tak buat, dia tangguhlah dosa. Bawa bertenang. Kalau sikap inilah kita ada, jawapannya memang sampai bila pun lah. Jadi kita tak payahlah bincang lagi dah. Orang kena scam lah apa. Kita tutup je lah cerita. Jadi saya rasa setakat ni je lah kita punya perbincangan, Man. Tanyalah Ustaz untuk bab scam. Pasal tak payah bincang lah. Pasal kita akan buat lagi benda yang sama. Nampak tak? Ini perkara yang kita kena tahu. Jadi sebab itu, apa benda pun kita mesti fahamkan berkaitan dengan benda yang kita nak buat. Maknanya pokok pangkalnya Ustaz, sebelum melakukan ibadah tu ilmu kena siap dulu. Kena ada. Macam orang guna gambar ni. Sekarang ni zaman orang sebut teknologi. Artinya kalau keluar muka Dai Aiman dengan muka saya lah. Kan? Pelaburan patuh syariat. Walhal ada Facebook Dai Aiman, ada Facebook saya. Boleh messenger kan? Tanya ataupun dulu. apa nama dia panggil PM. Boleh PM. Tanya betul ke ni? Tapi tak, kita pun baguslah. Naklah kalau Ustaz ni join, saya nak. Memang jawapannya
kiamat lah bersama-sama. Ini satu perkara nak kena tengok lah mana. Ini kalau pada sudut mewakafkan barang dan sebagainya. Tapi kita nak sebut ni daripada sudut perkhidmatan, Ustaz. Contoh macam pakej-pakej umrah di luar sana, Ustaz. Sahabat kita tadi bertanya bagaimana untuk kita mengenal pasti suatu ibadah itu ada unsur penipuan. Ini khidmat pula, Ustaz, bagaimana? Sama juga, Man. Sebab itu saya kata, kita jangan hanya terpedaya dengan soal gambaran yang diletak itu. Sebab tu ini juga satu benda lah. Saya kadang-kadang saya risau. Ni saya lah, saya cakap saya mana. Banyak je perkhidmatan ni. Kadang-kadang orang ajak untuk join ni, jadi duta. Jadi kita kadang-kadang kita jadi risau. Sebab apa? Kalau hal itu tidak dibuat dengan sempurna. Sebab kita tak ada kawalan. Kita hanya duta je. Faham tak? Betul. Kita dibayar untuk jadi duta. Kalau macam saya, syarikat umrah saya sendiri, ni contohlah. Syarikat umrah saya sendiri, memang saya duta dia. Jadi saya yang bercakap dan saya kena buat apa benda yang saya cakap. Tapi kalau Aiman jadi duta saya, pergilah dengan syarikat Ustaz Harry. Dia duta je. Dia tak boleh buat keputusan pun. Nampak tak, Man? Faham. Ini benda, sebab itu masyarakat perlu celik, perlu cerdik. Dan dia bukan soal umrah je, Man. Macam-macam haji, dan benda ni setiap tahun berlaku. Setiap tahun. Kerana orang yang buat kerja, orang tahu bahawa masyarakat kita memang tak nak belajar daripada kesilapan. Jadi akhirnya benda ni akan berterusan. Dan kalau perasan, Man, modus operandi yang sama juga diguna. Tanyalah siapa pun yang kena scam, tetap modus operandi yang sama. Betul ke tidak? Teknik yang sama. Teknik yang sama. Jadi kadang-kadang kelakar pun ada. Allahu Akbar. Jadi itulah, Man. So maknanya perlu kita rujuk, tanya, ambil tahu, kan, buat semak silang. Kalau berkait dengan tuan punya badan, rujuk. Ustaz Aiman boleh jamin ke apa yang Ustaz Aiman cakap ni saya boleh dapat macam ni? Takut kita, Ustaz. Kalau kita pun kalau jadi duta, alamak, takkan saya jamin pula. Kita akan cakap, saya minta maaf lah, saya ju cakap je. Dan okey, macam itulah. Ini benda yang perlu ada dalam masyarakat. Sebab itu kalau tanya, faktor tu tertipu, tadi pasal gambar tadi. Unsur penipuan tadi dengan gambar sebagainya. So, kita kena pastikan. Baik, Ustaz, kita dah bersama dengan Mar WKN selepas ini, Ustaz. Dalam Facebook dia bertanyakan berkaitan apakah faktor utama menyebab seorang individu itu mudah tertipu dan menjadi sasaran skema. Sama ada skema ibadah ataupun apa-apa jenis skema. Apakah setiap skema hanya wujud di laman sosial atas talian sahaja? Sebab kalau kita tengok, Ustaz, penipuan itu dah sering disebut-sebut dalam TV dan sebagainya. Pihak PDRM pun telah maklumkan perkara ini perlu berhati-hati dan sebagainya. Tetapi masih lagi terkena, Ustaz. Mudah sangat ni. Dan adakah benda ni berlaku di laman sosial saja, Ustaz? Kalau kita perhati, tidak. Dia skema ni dia macam-macam cara dia buat. Kadang-kadang dia through imam, kadang through orang pengaruh, ketua kampung pun ada. Masuk belaka. Jadi kadang-kadang dalam saudara mara. Dan saudara mara pun ada. Kan? Dia scam saudara sendiri. Saudara dia sendiri pun dia scam je. Jadi itu realiti yang berlaku. Sebab itu apa-apa pun lah. Kalau tanya pada saya, pertama ilmu. Walaupun dia bukanlah semesti mutlak ilmu saja. Sebab ada juga orang yang berpelajaran tinggi ke scam. Kena juga? Ada. Bahkan ada orang pangkat tinggi pun kena scam. Pangkat tinggi. Ada orang bukan pangkat tinggi ni dalam pentadbiran, dalam penguatkuasaan. Juga. Dalam berhati-hati tu. Jadi dia nak tangkap orang, dia pun kena scam juga. Ini realiti, Man. Ini realiti. Saya bercakap ni, para penonton sekalian. Ini benda pengalaman yang saya lalui. Pengalaman. Dan menakjubkan. Saya kata, saya tak menyebutlah, kita tak naklah, sebab itu hanya satu part. Mungkin dia ada kelemahan dia. Tapi saya kata, maknanya orang yang ada pangkat dalam penguatkuasaan ni bukan baru daftar kerja jadi penguatkuasa. Jadi makna macam mana nak cakap? Itulah realiti. Tapi Allah tetap letakkan pertama, ilmu tu mesti ada. Kot mana pun. Cuma kita kata tadi, nanti kita akan cuba sebut lah, Man, faktor lain. Saya nak sebut dulu bahawa apa yang Allah sebut dalam surah Al-Mujadalah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat kedudukan orang berilmu.
angkat itu bukan hanya kemuliaan tau Man, bukan maksudnya dihormati saja, tetapi mengelakkan dia daripada dipergunakan, diperkudakan. Lain tu. Kan, diperkudakan ni biasanya orang yang mendaftar tu lah. Orang yang beli, orang yang mendaftar, orang yang berminat, itu diperkudakan dengan dipergunakan orang yang tertentu. Jadi yang akhirnya nilai ilmu tadi hilang. Sebab itu orang yang berilmu dia akan gunakan kepahaman tadi untuk meletakkan nilai kita panggil ilmu tadi pada diri dia. Dia adakan gunakan ilmu tu dalam konteks dia bermuamalah, dalam konteks untuk dia melakukan apa perkara pun dalam kehidupan. Soal korban ke, soal wakaf, soal haji, umrah, badal haji, apa lagi, soal pelaburan dan sebagainya. Jadi ilmu tadi. Dan yang kedua, saya nak, kalau boleh saya masukkan, kalau kita tanya kenapa orang ada ilmu tapi dia pun terjebak juga. Kena juga. Jawapannya satu saja. Sebab kita tak nak ambil belajar pelajaran daripada orang-orang yang pernah kena. Nampak tak? So maknanya orang yang pernah kena sepatutnya itu pelajaran untuk kita. Tapi kita rasa tak adalah dia yang kena, padahal muka. Besok kita pula kena. Barulah pada muka bersama-sama. Sebab itu kata Nabi SAW, la yaldaghul mu'minu min juhurin wahidin marratain. Orang mukmin tak akan masuk lubang yang sama dua kali. Tapi kadang-kadang lagi teruk, bukannya orang lain yang kena, kemudian dia kena. Dia kena dulu, sekarang kena lagi. Memang dia punya muka ni muka kena scam. Ini pun satu masalah. Sebab itu kadang-kadang kita satu keadaan ni kita rasa macam merisaukan masyarakat kita. Seolah-olah masyarakat kita ni mudah sangat untuk diperkotak-katikkan. Saya selalu sebut, ada orang yang benar, orang tak nak ikut. Orang suka yang tak benar tu. Tak benar. Betul. Kan? Berapa ramai di kalangan, kalau dalam konteks masyarakat ni, Man, kita ceritalah dalam perkhidmatan ke, dalam soal agama lah, makna nak membantu masyarakat, memudahkan urusan agama mereka. Ramai yang jujur, yang elok ni, tapi orang tak nak ikut. Sebab orang lebih terpesona dengan iklan. Iklan, scammer ni kan. Jadi orang-orang ni pandai. Tapi orang ustaz-ustaz kita ni kadang-kadang yang jujur ni tak pula pandai sangat mengiklan. Kan dia macam malu-malu, tawaduk sikit kan. Jadi itu pun menyebabkan juga akhirnya orang lain akhirnya pilih yang tak betul, yang tak tepat. Tapi sebut pasal ilmu tadi, saya sebut juga. Sebab itu kadang-kadang, tadi saya sebut pasal, misal kata orang wakaf, mana? Sepatutnya kita kena faham, mana boleh orang jual benda yang tak ada? Boleh tak, Man? Tak boleh, Ustaz. Tak boleh. Nabi larang jual beli benda yang tak ada. Hatta kalau kita, dia panggil, tak, saya dah tempah. Kak, makcik, tempah ni jual baik salam. Baik salam kan? Atau jual beli salam kan? Tempah ni, dia boleh. Tapi walaupun barang tak ada, duit dah bayar habis. Kalau dia tunggu duit kita baru dia pergi bayar, itu bukan baik salam, tu ma'assalam. Kadang-kadang kita sendiri yang menyokong. Akhirnya orang buatlah kegiatan dia kan tu. Konsepnya begitu, Man. Apabila ada permintaan, ada penawaran. Betul tak? Jadi kita berehat seketika. Kita menggalakkan. Tapi masalahnya, Ustaz, saya ni ejen je, Ustaz. Saya tak bersalah pun. Tak bersalah? Tapi masalahnya klien-klien ataupun pelanggan-pelanggan ni kata kita pula scammer. Masalah company tu yang masalah. Macam mana ni, Ustaz? Dan juga masalahnya adalah macam mana sesebuah company tu nak pilih ejen pun kena hati-hati. Masalah ejen-ejen ni pun pula buat perangai dia orang pula yang scam. Kata saya ejen Ustaz Rian tu. Takkan kau tak percaya lagi selepas ini, Ustaz? Allah. Para penonton, kembali selepas ini. Tanyalah Ustaz biar tahu. Jangan keliru. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kena masuk video macam tu, Ustaz. Dekat dalam Facebook agak-agaknya barulah orang percaya nak pergi umrah katanya. Tapi masalahnya, Ustaz, macam saya sebut tadilah, saya ni ejen je, Ustaz. Masalahnya jemaah kata kita ni scammer pula, padahal yang buat hal ni adalah syarikat. Kesian ejen-ejen ni. Dan yang keduanya, Ustaz, macam mana, Ustaz? Contohlah saya ni jadi ejen, Ustaz.
Ayuh. Kan saya kata, saya ni ejen Ustaz Arianto kok, takkan tak percaya lagi. Package begini-begini. Misal kata begitu Ustaz, macam mana nak atasi dua keadaan ni? Dan kita sebut hal yang sama, Man. Dia kok mana pusing lah macam mana pun hal ni. Dia balik-balik kita perlu kepada ilmu tadi. Kita kena fahamkan. Kita kena kita panggil istilahnya tu, pastikan dulu. Kalau tidak, maknanya benda tu akan terus berlangsung balik. Walaupun kita kata tadi yang bercakap tu mungkin ustaz, kan? Walaupun dia seorang public figure, tapi kita kena faham di mana kedudukan dia. Kalau dia hanya sebagai duta, dia bukan pembuat keputusan. Itu yang jadi macam Ustaz Iman sebut tadi. Dan Iman sebut, saya ejen je, kata dia. Saya ejen je. Sebab akhirnya dia membawa kepada orang yang bukan membuat keputusan. Tapi kalau kita sendiri dapat daripada yang membuat keputusan, kan? Jadi sekurang-kurang di situ menambah kepercayaan, walaupun akhirnya kadang berlaku juga. Sebab ada satu perkara juga saya nak sebut, ada yang banyak berlaku, hakikatnya dia bukan scam. Dia itu satu accident. Tapi bila dah accident tu dengan faktor technical, macam contoh banyak orang tak tahu pasal umrah ataupun haji ni. Bahawa umrah dan haji ni nak menerbangkan kumpulan ni, dia tak boleh kita tempah tiket tu hari ni. Betul. Kita kena tempah tiket tu awal. Melainkan kalau kita tempah tiket kemudian, menyebabkan harga tiket tu akan mahal. Jadi tentu akan akhirnya bertambah-tambah. Itu satu. Yang keduanya, kita nak tempahkan hotel, itu juga kena awal. Kalau kita lambat tempah, akhirnya kita tak dapat hotel kita. Jadi bila tempah, ini pula satu masalah. Dia menempah menggunakan duit orang yang bayar lah. Sebab bukan sikit punya jumlah. Kalau kita tak betul-betul, setengah-setengah hotel ni, Man, dia nak 50%. Masya Allah. Jangan main-main. Saya pernah dulu peringkat sampai dimintakan sebelum kita sampai full 100%. Sebelum sampai lagi? 1 minggu sebelum. Jadi itu risiko-risiko dia. Dan inilah yang kita sebut sebagai teknikal. Jadi apabila kita yakin benda tu, tapi apabila ada benda-benda yang luar kawalan, macam contoh berlaku COVID sebagainya hari tu, maka akhirnya tak boleh lah. Duit sana tak boleh dapat, duit sini tak boleh dapat, nak pergi ke mana? Kan? Jadi inilah menyebabkan akhirnya itu juga orang panggil scam. Tapi realitinya dia bukan scam. Cuma masalah yang timbul dengan sebab hal-hal yang mendatang yang dah tak boleh kata dah. Orang dah tak boleh nak kona balik dah. Itu realiti yang berlaku. Tetapi memang ada yang scam. Memang tak buat pun terpahan. Memang ada yang scam, tak buat pun terpahan. Tak ada pun kapal terbang. Jadi maknanya menunjukkan bahawa berarti dia memang tak ada benda tu. Sebab itu sama juga macam kalau kata orang buat korban. Kan orang buat korban. Sebenarnya tak ada pun disembelih korban tu misalnya. Jadi bermakna tak wujud. Inilah benda yang perlu kita perhati. Dan akhirnya, Man, saya nampak hal-hal berkait dengan ibadah ni berbalik kepada konsep dulu lebih selamat. Kepada orang yang benar-benar kita percaya dan asas kepada percayaan tu. Duit bukan tu serah kepada orang percaya. Yang kita percaya saja. Dulu-dulu mana ada syarikat-syarikat begini. Kan? Dia dulu orang panggil Syekh Haji. Syekh Haji. Dulu kalau kita... Apa tu istilah ke, Ustaz? Memang istilah. Dulu tak ada syarikat ni. Orang nak pergi haji dulu dengan Syekh Haji. Dulu memang ada, Man. Kalau kita selak balik zaman 60-an, 50-an dulu, orang pergi haji dengan Syekh Haji. Orang ini memang kerja dia bawa pergi haji je. Memang orang dalam kampung tu tahu bahawa dia memang pergi haji saja. Nak pergi dengan ustaz tu? Jadi dia pergi dengan dia. Dia bukan ustaz pun kenal. Okey. Tapi dia Syekh Haji. Baik. Jadi bermakna menunjukkan bahawa dia orang yang betul-betul boleh untuk menyempurnakan hal tersebut. Jadi orang tak sewenang-wenangnya. Sebab dulu-dulu tak ada orang berani nak. Kadang-kadang kita sekarang ni berhenti kerja bank jadi bawa orang pergi Mekah. Kan? Pasal seronok tengok. Itu masalah. Bukanlah kita kata tak boleh, tapi tinggal lagi inilah antara punca yang kita tengok hari ni sampai tak terketa kita. Bukan tak terkata, tak terketa. Tak terketa. Kereta kita nak kereta minum satu dah tak boleh dah. Pasal apa terlampau mencapas sangat. Yang dekat ni pun satu hal, yang ini pun satu hal, yang sebab cuba perhati. Bila orang tu dia nak mula je bahagian bab ibadah ni, tak kira lah dia nak jual
barang-barang ibadah ke. Dia mulalah pakai kepiah ke, pakai jubah ke, nampak tak? Jadi benda-benda ni dia man sebenarnya terkait dengan permintaan pasaran. Permintaan pasaran. Jadi kalau orang tu sekadar pakai t-shirt, kadang orang pun, dia ni ya ke tidak? Ya ke tidak? Maka dia pun ubah keadaan dia tadi supaya nampaklah macam ustaz sikit ke, macam haji ke, atau mungkin dia ustaz ke. Itu hal-hal yang sebenarnya yang menyumbang kepada berkembangnya skema dalam ibadah ni. Baik Ustaz, kena hati-hatilah sebab kadang-kadang kita melihatkan sejauh mana confidentnya dia nak menyertai satu-satu package tu. Ustaz, tergantung kepada iklan tu kadang-kadang. Makin gempak iklan, makin dia percaya kepada iklan tersebut. Sedangkan saya suka kepada istilah Syekh Haji tu Ustaz. Maknanya kalau kita nak pergi, kita kena tahu dengan siapa kita daftar dan dengan siapa kita pergi supaya mengurangkan risiko untuk berlakunya scam dan sebagainya. Baik Ustaz. Ni ada sahabat kita nak cerita pasal korban ni Ustaz. Walaupun mungkin korban tahun hadapan bulan 5, bulan 6 macam tu Ustaz kan. Di Intan Zurina Abdul Razak, skema ibadah korban. Bayaran dibuat untuk haiwan korban di luar negara. Penganjur menghantar foto dan video penyembelihan yang berbeza. Apakah status ibadah korban mereka yang kena scam Ustaz? Aywa. Saya pertama saya nak sebut penonton sekalian, bab korban ni saya rasa dia punya timbul tenggelam isu ni bukan baru. Lama dah. Tapi satu, kalau saya boleh ambil kesempatan pada pagi ni, saya nak tegur sikitlah penonton yang mendengar dalam Tanya Ustaz pagi ni. Korban ni, dia ibadah. Bila ibadah, jangan dikira soal murah. Sebab kadang-kadang orang yang jadi punca banyaknya scam yang kita nampak hari ni bila dikira murah. Jadi akhirnya kita carilah siapa yang paling murah menawarkan. Macam beli barang Ustaz. Jadi akhirnya kita pun orang yang menawarkan tadi kerana nak berlawan murah, itu yang akhirnya seekor kambing kongsi 7 orang. Seekor kambing kongsi 7 orang. Patutnya lembu dengan unta. Ini kambing pun dikongsikan. Kenapa encik kongsikan kambing saya 7 orang? Dan encik nak murah, saya kongsikanlah 7 orang, murahlah dia. Jadi kadang-kadang ini benda yang tak logik. Itu kena faham tu. Sebab itu kita jangan kena kembalilah. Saya rasa didik balik kita punya pemahaman. Sebab Nabi SAW sebut dalam hadis yang direkodkan oleh Abu Daud. Kata Nabi SAW, arba'un la tajuzu fil adhahi. 4 yang tak boleh dibuat untuk korban misalnya. Antaranya orang yang jelas buta, bukan orang, kambing tu, binatang korban tu yang buta matanya tu jelas. Kemudian jelas sakitnya. Kemudian tempang kakinya, kuru kering. Ini banyak berlaku. Ini banyak berlaku man. Kadang-kadang yang di Mekah ke, kita bukan secara umum. Banyak ustaz-ustaz kita yang buat, alhamdulillah, yang memang dia orang ini, kita sendiri pun, kita ustaz-ustaz pun kita yakin, dia ni memang betul lah. Ini yang kita tahu hujung pangkal ni, tiba-tiba timbul Tahu iklan 150 kambing. Kita yang, bukanlah saya nak kata saya selalu sangat pergi ke Mekah man. Kalau kambing tu ada selalu, memang kami bagi makan kambing je lah hari-hari. 150 murah tu. Tapi rupa-rupanya kadang-kadang kambing tu oleh kerana dah nak, dia kambing tu dah ICU dah. Kat ICU, doktor pun kata tak ada harapan dah kambing ni. Jadi yang ini je lah kita cepatkan jual. Ini kadang-kadang pun berlaku. Sebab itu, sorry to say lah makcik kak, kadang-kadang tuan-tuan, inilah punca kenapa orang akhirnya scam kita. Sebab itu dalam konteks ni tadi simple, bermakna kalaulah kambing tadi man, kita kata korban, biasanya kambing itu tidak menepati syarat, bermakna korban tu tak sah. Bila korban tu tak sah, janganlah tanya pahala lagi dah. Jangan tanya pahala. Habis macam mana saya Ustaz? Macam mana apa? Mintalah balik duit. Sebab yang kita bagi pada dia tu wakil. Sama juga katakan dalam bab upah haji ke sebagainya. Tapi orang tak kisah. Orang tak kisah. Kan? Tak apalah, yang penting kita dah buat. Asal lepas. Asal lepas. Tak. Kita pun kadang-kadang sampai 1 tahun tu kita stopkan juga, tak buat sebab kita tak yakin. Tapi ada orang buat juga. Dan yang paling hebat, masyarakat. Yakinnya kamu. Masyarakat ni, yakinnya kamu. Inilah antara masalah. Sebab itu kalau tanya, apa status ibadah korban mereka? Kalau dah namanya kata kena scam, mana boleh kambing itu kongsi 7 orang? Maka seorang tu saja yang sah.
Saya kambing satu untuk satu orang. Kalau unta, lembu untuk 7 bahagian, 7 orang boleh berkongsi. Sama juga badal umrah ke, badal haji ke. Kita nak murah, nak ada diskaun bagai. Free gift. Free gift lagi. Oh, takkan tak ada. Allahu Akbar. Ini yang nak buat ni, dia apa? Lillahi ta'ala yang tukang buat ni. Tahu tak betapa susahnya nak buat haji tu? Betul. Tapi kita, tak apalah, tak ada ke yang 1,000? 900 dia, 900. Kadang-kadang kita tak masuk akal. Maka saya nak pesankan, kalau itu berlaku, maka jawapannya, hanya orang yang digantikan tu satu saja yang sah. Adapun lain tu semua tak sah. Dan bermakna kita bayar tu for nothing. Ataupun kita dapat we got for nothing. Understand? Saya kalau marah cakap orang putih macam. Maknanya kena pastikan dulu betul-betul. Jangan dikira murah saja. Kalau betul kita nak buat untuk mak ayah kita. Kadang orang buat korban ni untuk mak ayah dia. Betul. Kan? Katalah contoh nak buat untuk mak ayah dia. Buatlah betul-betul. Kan kita nak supaya manfaat tu sampai kepada si mati. Katakanlah contoh kan, dia nak kongsikan pahala. Kalau dalam mazhab Syafi'i, orang meninggal ni kalau dia tak ada wasiat, dia tak boleh buat. So, dia nak kongsi pahala. Kongsi pahala apa ke benda ni, pahala pun tak dapat, makcik. Nak kongsi, benda ada. Benda tak ada, benda nak kongsi. Nampak? Jadi, kena pasti dulu. Sebab cerita kita ni nak berkongsi pahala. Jadi, pahalanya ada tak? Tak ada. Kalau tak ada, tak payah bincang lah kongsi. Habis saya bayar? Kan, tanya kan, apa status? Habis saya bayar? Sedekah je lah. Sedekah je lah. Kan? Sedekah kat skema. Sedekah lah kat skema tu. Tapi kita taklah pula kata semua orang buat tu scam. Cuma itulah penting man, kita kena buat. Saya teringat apa disebut oleh Sayyidina Ali. Apa kata masyhur di sandar Sayyidina Ali, al-haqqu bila nizam yaghlibuhul batil bin nizam. Kan? Benda yang berhak, benda yang betul, kalau kita tak buat dengan betul-betul, maka akhirnya benda yang batil tu orang akan nampak. Sebab itu kita pula yang buat betul-betul ni man, kena buat betul-betul. Kan? Nak buat pondok ke, walaupun tak masuk lah scam ni, tapi itu masuk juga tu. Masuk juga. Tapi ada satu pondok kat Kuala Selangor tu tak scam lah. Tengah menonton Ustaz. Macam-macam tengah menonton. Jadi maknanya nak sebut, itu pun sama juga. Dan kita kena buat betul-betul. Kena buat betul-betul. Biar nampak bendanya, biar elok, biar orang boleh kata orang ni satisfied dengan benda yang kita buat. Sebab tu, itu benda yang Nabi suruh kan. Innallaha yuhibbu idza amila ahadukum ayyutqinahu. Allah suka kalau kita buat sesuatu tu buat dengan sempurna. Kenapa? Dengan fitnah yang ada sekarang ni man. Bukan orang memfitnah, tapi maknanya musibah yang berlaku kepada umat hari ini dengan tak tahu berita mana satu betul, orang manipulate dan sebagainya, ini semua fitnah. Maka kita kena buat dengan betul dan buat dengan terbaik. Tapi saya pujilah orang zaman sekarang ni Ustaz. Dia call saya, dia kata, Ustaz, saya tak percaya iklan-iklan dekat internet dan sebagainya Ustaz. Saya nak jumpa Ustaz, saya nak buat appointment, saya nak jumpa. Saya ada nak beri sedikit infak dan sebagainya Ustaz. Memang betul-betul dia jumpa. Dia jumpa dan dia serahkan duit infak kepada sekolah kita. Jadi maknanya Ustaz, perkara itu satu didikan yang cukup baik. Bila mana dia datang sendiri, dia tengok sendiri dan dia pastikan supaya tidak berlakunya scam dan sebagainya. Kadang-kadang malas Ustaz. Bagi je, dah lah tu. Aku dah sedekah dah. Itu masalah juga. Ya Ustaz, salah cik-cik ni ada satu soalan yang cukup menarik. Apa nasihat Ustaz kepada mereka yang suka mencuri lembu dan kambing sebelum tibanya hari raya korban? Untuk dijual sama ada untuk ibadah korban atau dijual sebagai persiapan masak bagi menyambut hari raya Aidiladha, yang mana sangat bertentangan dengan ketetapan syarak, malah mencemarkan imej Islam dan kesucian ibadah. Saya sebenarnya tak masuk akal juga orang yang buat kerja macam ini. Saya nak sebutkan, tuan-tuan sekalian, ibadah ni dia benda yang sifatnya untuk pertama dapat, kita pertama tentulah sebagai tanda ketaatan kita kepada Allah Ta'ala. Itu ibadah. Jadi bila sebut benda ketaatan, dia tentu ada syarat dia. Kan? Apatah lagi kalau nak dapatkan pahala. Ada juga yang tak dapat pahala, kadang buat tak sempurna sebagainya. Tapi artinya dia itu ketaatan. Tentu dia ada syarat dia. Jadi kita tak boleh sembrono soal macam mana kita nak buat untuk korban kita curi lembu orang. Jangankan curi man. Kalau lembu orang tu tiba-tiba datang rumah kita pun kita tak boleh sembelih lembu tu. Tak boleh. Macam mana pula kita boleh curi kambing orang untuk buat korban? Itu satu hal.
Mungkin saya rasa hal tu terpencil jugalah. Ini mungkin dia bukanlah nak korban sangat. Sebenarnya dia nak makan daging korban. Rasa saya lah. Tapi tak masuk akal orang macam ini. Bila dia nak buat suatu ibadah, dia buat dengan cara yang tak betul. Sangat tak masuk akal. Cuma yang paling tak masuk akal ialah bila orang lain yang menyediakan perkhidmatan tadi, kita dah tahu dah orang ni tak boleh dipercayai, tapi kita tetap kerjasama dengan dia. Ini lebih tak masuk akal. Tak masuk akal. Sebab apa? Macam contoh ni, dalam ada hadis Nabi SAW sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Al-Baihaqi, ya. Disebut Nabi SAW beritahu, man ishtara saraqatan wa huwa ya'lamu annaha sariqah faqad syarika fi 'ariha wa ithmiha. Orang yang beli barang curi, orang curi, dia tahu benda tu dicuri. Kan? Dia tahu benda tu dicuri dan itu ialah barang curi. Dan dia tahu orang ni kerja macam itu. Dia beli juga, maka dia syarik, kata Nabi SAW. Syarik maknanya dia berkongsi dengan dalam tanggungjawab dia tadi, pencurian tu, walaupun dia tak kena curi. Dan ni beli tau. Beli. Faham tak? Bukan dia dapat, dia beli. Dia beli, tapi Nabi kata engkau juga dikira mencuri. Wahal kau beli. Dan kau dapat dosanya sama juga. Allah. Maknanya, saya nak sebut dalam konteks ni, kadang-kadang kita kena tahu, kalau kita dah tahu, dia ni macam mana dari Aiman boleh ada lembu pula seekor ni. Kan? Bela tak pernah, apa tak pernah. Macam mana boleh dapat ni, Ustaz? Tak usah tanyalah, saya memang tak bela lembu, tapi ni adalah lembu. Adalah, kata dia. Ini yang meragukan. Bila meragukan, tinggal. Nampak tak? Itu juga pada saya begitu. Saya pernah orang datang untuk ajak untuk buat sesuatu benda yang kita tak buat pun. Kita tak buat. Kan? Tak kiralah apa benda produk lah kan. Kita tak pakai pun. Hanya ketika tu saja kita nak mengatakan kita pakai. Bahaya, Man. Kalau orang tu scam orang, maknanya kita pun dikira scam juga. Kalau berpandu kepada hadis Nabi SAW ni, maknanya kita tahu dia benda ni, kita tak tahu pun hujung pangkal dia elok ke tak elok, betul ke tak betul. Ini kena hati-hati. Tapi dalam iklan ni Ustaz, umrah dia sampai 5,000 lebih Ustaz. Kenapa pakej Ustaz 7,000? Lepas ni Ustaz jawab. Okey, para penonton jangan ke mana-mana, kembali selepas ini Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Ada pakej saya tengok Ustaz, 5,000 lebih Ustaz. Tapi pakej Ustaz sampai 7,000 ni. Jadi biasa Ustaz. Tapi tadi saya suka bila Ustaz petik satu poin yang cukup penting. Bila mana kita buat satu ibadah, poinnya adalah takwa. Kadang-kadang setengah orang ni Ustaz, bila dia melihatkan satu-satu perkhidmatan, yang dipikirkan adalah keuntungan. Oh, ini untung ni, ambil murah. Tapi sebenarnya, hakikatnya, yang bagaimana pelaksanaan itu yang lebih utama untuk kita mencapai takwa tadi Ustaz. Tak, dia simple je, Man. Soal jual beli ni sebenarnya dia ada hidden ke tak ada hidden. Itu je. Kan? Ada hidden atau tak ada hidden. Itu je. Kadang-kadang kalau contohlah, saya sebagai penjual, mungkin saya menjual tu harga agak berbeza dengan orang lain. Dan sebenarnya taklah beza sangat. Sebab ada orang lain pun sama dengan kita. Cuma tinggal lagi, bila orang ni macam Daiman sebut tadi lah, dia tengok kasih punya iklan 5,000, ni punya iklan 7,000. Asal orang ni mahal. Kadang-kadang kita tak tahu apa di sebalik apa yang dia iklankan ni. Sebab itu kalau saya lah orang tanya saya simple je. Apa yang situ saya berani sebut, dia dapat yang itu. Yang ditulis apa yang ditulis tu. Kan? Jadi maknanya dia panggil dari segi kepastian dalam konteks dia mendapatkan sesuatu tadi. Tapi ini saya cakap, dia kadang-kadang bila benda tu dia masuk dalam perniagaan, kadang-kadang kita terikut dengan budaya, apa dia panggil, istilahnya kita panggil pancingan ni. Najas tadi tu lah, dia pancing ni, maknanya yang penting kita pancing orang. Kadang-kadang sip tu satu je, kan, 5,000 lebih, satu je. Jadi orang terpancing. Dia sebenarnya bukan nak bagi pun, misalnya. Ataupun mungkin sebenarnya ada di sebalik tu. Ini tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada, ni tak ada. Jadi benda itu tidak apa kata orang panggil,
dia panggil hakikatnya itu tak diketahui betul-betul oleh orang yang mendapatkan perkhidmatan ataupun membeli. 5,000 lebih tu habis dah. Dia kadang-kadang yang ada 7,000 je. Atau kadang-kadang dia ambil je dulu. Lepas tu kemudian dia bagi tahu. Ini pun satu masalah. Itu kita sebut tadi, berbalik kepada kita sebagai pengguna, kepenggunaan. Tapi masyarakat kita, sebab saya pernah terlibat dulu, dijemput untuk dalam program penipuan umrah dengan Kementerian Pelancongan. Saya dikongsikan polis dengan saya. Bukan saya yang ni, polis kongsikan, dia kata maklumat. Bila kita bawa ataupun kita buat macam tanggapan ke, bukan tanggapan lah, serbuan. Yang mendaftar ni jemaah-jemaah ni yang tukang backup. Tak apalah, tak apa, tak payah. Biarlah, sian pula. Tak apalah, tak apalah. Bila tak apalah, inilah yang menjadi akhirnya benda ni terus subuh hidup. Nampak tak, Man? Jadi sepatutnya benda tu tak boleh begitu. Benda ni kita kena jelas. Bila kita berjual beli, maka konsepnya jual beli begini. Bila kita dapatkan perkhidmatan-perkhidmatannya mesti begini. Jadi benda tu kena jelas. Dan benda tu kena pakai. Tapi kalau kita tak nak ikut yang macam tu, kita ikut tak apalah. Ini semua rezeki Allah. Ini takdir Allah. Senang benar. Tak payahlah cerita dah. Kan ibadah. Kan ibadah. Jadi kena faham soal dipanggil tuntutan yang diajarkan oleh Islam. Islam ni agama yang cantik. Dia bukan hanya dalam soal ibadah itu sendiri saja cantik. Termasuk orang yang buat ibadah tu menjadikan dia cantik. Faham tak, Man? Maknanya efek kepada orang tu. Maknanya kita tahu dalam konsep ibadah dalam Islam ni bagaimana, maka orang yang buat ibadah tu begitu. Kan macam kita sebut, macam mana orang ni sembahyang tapi tak amanah. Apa maksud dia? Menunjukkan bahawa ibadah yang cantik tadi patutnya memberi impak yang cantik. Jadi itu satu part. Kalau dalam ibadah tadi kita ada syarat dia mesti berwudu kalau sembahyang kan. Kita kalau puasa mesti dah azan baru berbuka. So ada dia punya peraturan, ada dia punya kita panggil apa? Susunannya. Maka sama jugalah dalam bab lain. Dan sama juga dengan kita. Maka kita pun kena adalah peraturan tu. Kita pun kena adalah susunan tu. Melainkan memang kita nak, tak apalah, saya halalkan aja. Dah halal kan? Okey, tutup buku terus tak usah cerita pasal dah memang halal. Tapi halal kan, lepas tu cerita juga. Saya dulu kena scam juga sebenarnya. Inilah masalah kita. Itu, Man. Baik Ustaz, kalau kita tengok dalam Kerajaan Akhbar ni Ustaz, statistik Polis Diraja Malaysia PDRM ada menyatakan menunjukkan kes jenayah komersial pada tahun 2022 sebanyak 30,536 kes membabitkan kerugian 1.73 bilion dengan tangkapan sebanyak 20,252 berbanding dengan 31,490 kes pada tahun 2021 dengan jumlah kerugian mencecah 2.2 bilion yang mana melibatkan kes scammer ni Ustaz ya. Jadi perkara ni perkara yang perlu dirisaukan oleh setiap orang yang duduk di Malaysia ni supaya lebih berhati-hati dengan apa saja penawaran di luar sana. Dan kita tengok ada juga satu scammer ni Ustaz, yang mana mereka ni menjadi ejen kepada masjid-masjid untuk membuat kutipan-kutipan. Saya buat kutipan ni untuk membina masjid, moga-moga Allah bina mahligai di syurga. Dia buat ayat-ayat macam tu Ustaz, dah ada skrip dah siap. Dan juga ada yang buat kutipan untuk membeli van jenazah dan sebagainya. Jadi mungkin kita tak nak lagi mereka di scam seperti ini Ustaz. Sebenarnya scammer ni, Man, dia bukan tu je. Dia ada juga satu lagi scammer, tolong saya ni miskin kat kawasan ni. Pernah tak dapat? Pernah, Ustaz. Saya kadang orang kadang dekat Facebook kan. Saya layankan juga. Layankan? Saya layan. Saya tanya duduk mana. Dia kata saya duduk di adalah negeri disebutkan. Okey. Kita pun tahu tempat tu. Kita tahu okey di mana? Dekat apa? Masjid yang dekat dengan saya dekat dengan Masjid Kuala Selangor kata dia. Masjid Kuala Selangor. Okey, tak apa. Saya akan cuba hubungi dengan Masjid Kuala Selangor. Saya akan alihkan duit ke Masjid Kuala Selangor. Nanti ambil duit dengan dia orang punya imam. Oh, macam tu? Saya buat betul, Man. Saya buat betul. Dia kata tak apalah Ustaz. Susah sangat nampaknya tu. Kita nak memudahkan dia supaya akhirnya masjid pun tahu rupanya dia susah. Oh, itu teknik Ustaz? Saya sebut. Dan banyak bila saya buat macam tu semua tak nak ambil. Saya sebut duduk mana, saya minta bagi alamat, dia pun bagi alamat. Okey, saya pun cari masjid yang terdekat dan ada nombor telefon. Minta kontak masjid. Minta kontak.
Bukan, kita yang kontak. Kita nak alihkan duit pada dia orang dan dia akan bagi pada orang ni. Ni pun scammer juga. Jadi kadang-kadang kita jangan terlalu mudah. So berbalik pada soalan, tak kira lah van jenazah ke, atau kita buat kutipan untuk jenazah ke, atau jenazah buat kutipan untuk orang mandikan jenazah ke, mana-manalah. Maknanya yang penting kita ni kena ada rasa cakna. Kalau betul Ustaz Iman buat kutipan untuk ataupun saya buat kutipan untuk Mahat Tafiz Lil Hadis apa nama? Bukit Badung. Bukit Badung. Okey. Siapa punya ni? Dia punya murid Dai Aiman. Contohlah kan, contoh. Kontaklah Bukit Badung, betul ke? Ustaz Heri ni ada buat kutipan, betul. Dia memang kalau saya bagi 50 ni 50 sampai kat Ustaz Aiman ke macam mana? Tu kan. Ada Aiman pun jenuh juga nak jawab tu. Alamak, macam mana nak jawab ni? Tu. Jadi kita kontak lah. Bukan payah sangat. Benda-benda ni yang penting ada rasa cakna untuk kita menyempurnakan. Allah suka kita buat kerja dengan sempurna. Betul tak? Kesempurnaan itu yang dituntut dalam Islam. Maknanya keraguan itu pun salah satu daripada elemen penting dalam kita nak mengelak daripada perkara scam ni. Kita sambung selepas ini. Kita dah tamat di TV3, kita akan sambung 30 minit di TV9. Tanyalah Ustaz. Dah habis dah Ustaz? Sampai tak habis-habis kita cerita. Selepas ini tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Terima kasih para penonton yang kekal setia bersama kita pada hari ini. Kita tak nak scam tuan-tuan, tapi kita nak bagi tahu kepada tuan-tuan tentang bagaimana kita nak hindarkan diri kita daripada kena scam. Sebab kadang-kadang orang ambil kesempatan dengan ibadah itu menjadi satu produk untuk mendapat keuntungan supaya mudah untuk mereka scam. Baik, kita nak teruskan lagi perbincangan kita, Ustaz. Ada satu soalan menarik. Yang ni kita belum bincang lagi. Ya, kita bersama dengan Izara. Bagaimana seseorang yang mengamalkan perkhidmatan perubatan Islam secara luarannya pemakaian warak seperti orang Islam, namun hanya menggunakan taktik sedemikian untuk memperdayakan orang awam untuk orang Islam pergi kepadanya untuk mendapat khidmat perubatannya. Sebagai orang awam, bagaimana untuk menilai taktik penipuan sebegini? Dia pertama begini, saya nak pesankan kepada penonton Tanyalah Ustaz kita ni. Hari ni memang kita ada masalah. Masalah menilai melalui pakaian. Sangat masalah. Sangat bermasalah. Sebab itu kita lihat, kalau balik dululah. Balik man dulu. Dulu orang nak pakai kepiah, nak pakai jubah ni takut. Sekarang saya macam ni, relax je. Sampai keluar TV pakai jubah. Dulu tak, orang tak berani man. Nak pakai jubah, nak pakai kepiah ni, takut. Tapi sekarang cuba tengok. Kan? Siap boleh mokok sampai pakai kepiah, jubah dengan ridak lagi. Bukannya malu, memang tak ada malu dah. Nampak? Bermakna saya nak sebut bahawa itu masalah yang terbesar kita hari ini ialah apabila masyarakat sudah menormalisasikan dipanggil apa nama, kita panggil penampilan ni. Dia normalkan. Maka akhirnya bila sekarang ni kita dah tak boleh nak bezakan yang mana betul-betul, yang mana yang scam. Itu satu. Jadi kita tak tahu. Dia pun pakai kepiah juga, macam ustaz juga. Lagi ustaz daripada yang Tanyalah Ustaz. Nak kata kan, kita yang Tanyalah Ustaz ni pun kadang-kadang kita confuse. Dia ni ustaz lah. Ada orang macam itu. Jadi ini pertama. Sebab itu kalau disebut hari ni soal perubatan Islam, saya tak rasa pelik kalau itu berlaku. Maksud saya itu orang jadi tertipu ataupun diambil kesempatan. Dan benda ni pun dah lama berlaku. Dulu-dulu kan kita tengok ajaran-ajaran sesat ni, kalau tengok syekh-syekh dia ni, ajaran sesat ni memang dengan pakaiannya, perwatakannya, kan? Okey, satu. Dua, kalau kita nak rujuk sikit kepada hadis Nabi SAW sebagaimana yang direkodkan oleh Imam Muslim. Ini hadis yang ma'ruf pasal jangan melihat kepada pakaian. Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Allah tengok kepada
hati dan juga amalan. Sebab itu kena ingat yang bertanya tadi Kak, oh makcik, kita nak berubat. Bila kita nak berubat, maknanya yang menyembuhkan siapa? Allah Ta'ala. Bermakna orang tadi tu hanya dengan di teknik yang dia tahu, kemudian dengan doa yang dia baca, ruqyah lah, ruqyah itu, dan juga mungkin wirid-wirid ataupun zikir-zikir yang dia baca, dia harap Allah Ta'ala sembuhkan orang tu. Tapi kalau orang yang mengubat itu sendiri pun masalah, macam mana nak dapat kesembuhan? Boleh faham tak? Ini asas dia. Walaupun kita kata tak payah pergi jumpa sesiapa pun Allah nak bagi sembuh boleh. Tetapi untuk kita faham supaya kita tidak sembrono. Jadi bukan soal luaran, kena tengok bagaimana amalan dia. Nampak tak? Kalau dia pun jenis penyempak orang tak tentu pasal, rasanya nak menyembuhkan, nak dapatkan apa nama ni dipanggil kesembuhan yang Allah Ta'ala nak bagi pada orang tu sukar. Itu 2. 3, saya pesankan tuan-tuan, tak payah pening kepala. Jangan pergi ke tempat yang memang tak dikenali orang. Kita hari ni orang mengubat bukan macam dulu. Dulu kalau perubatan Islam ni harapkan dekat kampung tu kan, adalah dukun ke apa ke, ataupun imam lah, ataupun cikgu lah. Kadang-kadang orang balik kebun dia boleh sikit-sikit baca, orang pun panggil. Lama jadi pula, dan akhirnya tu ubat orang. Tak jadi kebun dah? Dah tak jadi kebun dah. Jadi boleh jadi ubat orang. Itu dulu. Betul, dulu memang macam itu kan. Tapi sekarang tidak. Sekarang tidak. Sekarang ni kita tahu Darussalam. Kalau Darussalam ni bawa almarhum Datuk Ismail Kamus, Allah yarhamu. Dan Darussyifa yang masyhur di bawah Datuk Arundin, Allah yarhamu. Jadi maknanya carilah yang tahu. Tak usah pergi yang bukan-bukan. Dan banyak mereka ini, katalah contoh Dai Aiman ni, dia kata, oh saya boleh ubat, kata dia. Saya Darussalam. Telefon Darussalam, ada ke apa nama ni, perawat nama Dai Aiman ni? Tak ada pula. Hari tu dia datang, kami rawat dia. Jadi maknanya benda tu kena confirmkan balik. Jadi senang, dan itu barulah kita tak tertipu. Kan? Jadi pertamanya kita punya usaha lah, tak mesti sembuh. Jadi usaha kita tu pun berbaloi. Walaupun ada orang cakap, tapi Ustaz, walaupun saya tahu dia tu tipu, yelah maknanya dah kena tangkap lah sekarang. Tapi masa saya berubat dengan dia sembuh je. Kak, dia bukan kira begitu. Sembuh tu kan Allah Ta'ala punya kerja. Tetapi kadang-kadang hal itu menjadi istidraj untuk dia. Faham tak? Maknanya dia menipu. Dia menipu je sembuh. Elok pula orang. Dia pun pelik. Kan? Dia pun pelik. Yang merawat tu pun pelik. Macam mana boleh sembuh Sedangkan dia nak menipu je. Ini perkara yang kita kadang-kadang kena tengok pada semua sudut lah. Tapi secara mudahnya untuk kita selamat, cari yang memang diketahui, dimaklumi, perubatan yang memang diiktiraf misalnya, kan, orang pun tahu, dan tak ada menyeleweng lah, tak ada benda isu-isu menyeleweng ni, tak ada. Maka itu yang kita pakai. Macam cerita Doremi lah Ustaz. Ni dukun. Pulau Panggang sudah sampai. Aku mau menipu juga, dia kata kan. Okay. Allah. Baik Ustaz, jadi saya pun pernah kena scam juga Ustaz. Saya rasa dia memang muka kena scam lah. Saya beli, ada ditawarkan jubah macam jubah Ustaz ni Ustaz. Lepas tu sekali tahu-tahu dia adalah scam. Jadi saya call bank, dan bank bagi saya nasihat. Dia kata, tuan boleh call terus kepada nombor talian 997 yang mana buat laporan kepada Pusat Respons Scam Kebangsaan. Jadi kita boleh buat lakukan dengan kadar yang segera. Dah tahu je, cepat-cepat call. Jangan rasa malu, jangan rasa segan, terus call, dan mereka akan berikan nasihat dan cara yang terbaik. Dan mudah-mudahan dengan laporan yang kita buat tu, mungkin laporan itu akan sampai kepada pihak bank pun boleh melakukan apa saja jenis tindakan yang segera, mungkin boleh jadi boleh menyekat akaun tersebut. Jadi perkara seperti ini perlu dilihat dalam pentingnya kita untuk kita tidak di-scam. Nombornya adalah 997. Okay? Jadi kita nak tengok sahabat kita ni, Mas Nizal Ustaz. Skema ibadah ini juga banyak terjadi di tanah suci kota Mekah dan Madinah. Ada yang cuba memperdayai jemaah dengan pelbagai tipu helah ibadah untuk mendapatkan wang. Apakah tindakan dan langkah sewajarnya untuk mengelakkan perkara ini berlaku ketika berada di tanah suci pun ada orang nak tipu juga? Saya kata lagi sekali lah, salah orang kita juga. Sungguh.
Sebab apa? Kita ni bila kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, kita anggap semua yang kat sana tu, wah, ini Masya Allah, Masya Allah. Banyak kali. Itulah yang berlaku. Sebab itu kadang-kadang saya sendiri, saya sejak daripada 2009 lagi lah, kalau secara langsung. Sebelum tu lagi, masa belajar dulu kita ada join. Depan saya, dia boleh tanya dengan orang Indonesia yang kerja kat sana tu, untuk mengemas dekat tempat makan tu, dia tanya dengan kawan tu untuk nak buatkan upah haji. Yang paling canggih, kawan ni pun dia tak kenal. Dia ni betul ke tak betul ke, dan bukan dia yang buat. Jadi ini pun masalah, Man. Bukan kita kata semua yang sana tu tak betul, tak. Tetapi makanya kita balik pada prinsipnya fas'alu ahla zikri. Tanya balik orang yang tahu. Memang betul dalam hadis kita tengok, Man, banyak hadis-hadis Nabi SAW. Kalau kita tengok misalnya bahkan apa yang disebut oleh para ulama tentang orang yang buat perkara yang mungkar di Mekah ni, digandakan dosanya. Ini memang ada, ya. Bahkan itu pendapat Mujahid, Ibnu Abbas, Ahmad bin Hanbal, Ibn Mas'ud, ramai para ulama, para tabi'in. Juga di Madinah, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW yang direkodkan oleh Imam Bukhari, bila orang yang melakukan amal-amal kemungkaran di Madinah ini, dia juga dilaknat oleh Allah SWT, dilaknat oleh malaikat. Jadi makna nak sebut apa? Nak sebut bahawa walaupun tempat-tempat ini memang ada satu ancaman khusus, ya, maknanya peringatan lah daripada Nabi SAW supaya orang tak buat. Tapi jangan ingat orang tak buat. Boleh faham tak, Man? Faham, Ustaz. Satu perkara kita boleh faham, bila ancaman itu nak menunjukkan ada possibility untuk orang buat, maka Nabi pesan awal-awal, jangan buat. Nampak tak? Maka kita pula kena main peranan. Ni kadang-kadang, maaf sebutlah, kita ni pergi jarang-jarang. Kami yang pergi selalu, bukanlah nak cakap selalu sangat pergi, Man, ya. Tapi kita yang selalu ni, kadang-kadang kita nak milih orang, dia ni boleh tak tolak? Kan, ni boleh tak? Sampai kadang-kadang kita syaratkan. Kita syaratkan. Ini kalau sekiranya jemaah bagi tahu tolaknya tak betul, kita tak bayar. Ada kadang-kadang macam itu. Jadi maknanya macam mana kita yang pergi sana, kita boleh kadang-kadang sebenarnya tak apalah, saya dah ada jumpa orang tolak. Memang ada tolaknya betul. Itu yang berlaku, bila tolak separuh jalan. 5 pusingan kena turun, Ustaz. 5 pusingan dah kena turun dah. 5 pusingan kena turun, boleh tahan lagi. Ini belum habis, dia kata dah habis. Belum. Dah habis, dia kata. Makcik lupa dia kata. Inilah antara benda-benda yang kita kena hati-hati. So memang saya nak bagi tahu, kalau kata ada di sana orang tipu untuk ibadah, ada. Bahkan saya nak sebut yang tadi cerita pasal orang kutip duit untuk mahat tahfiz lah. Saya ada. Kita cerita lepas ni, Ustaz. Okey, sama-sama. Minta maaf, Ustaz. Tak apa. Boleh ke? Boleh. Okey, baik. Para penonton mungkin nak tahu apakah kupasan Fadil Ustaz tentang orang nak kutip duit untuk mahat tahfiz ni. Kembali selepas ini, tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, kembali dalam Tanyalah Ustaz, biar tahu jangan keliru. Alhamdulillah, Ustaz. Tadi Ustaz nak cerita pasal orang nak kutip duit pasal mahat tahfiz ni, macam mana, Ustaz? Dah lupa pula dah lepas. Lupa pula cerita. Dia gini, tak nak cerita pasal kata dekat Mekah, Madinah. Tak pelik. Saya dah sebutkan hadis Nabi SAW, pandangan ulama tentang betapa digandakan kemungkaran di sana tu, dosa-dosanya. Ya. Pun tetap orang buat, tetap ada. Begitu juga kalau kita kata dalam konteks ialah yang biasa kita tengok kat Malaysia, orang kutip wakaf lah apa sebagainya untuk mak tahfiz. Sana pun ada. Sebab itu yang saya pernah sendiri, dan orang ni saya tengok kerap dia ada di Mekah ni. Dia selalu di Mekah, memang ada banyak kali. Dan bila dia datang kat saya tu, kita buat macam tak faham apa benda dia cakap. Mula dia ditanya dalam bahasa Arab Malaysia, kita buat tahu je. Dia cakap orang putih pun kita buat tahu je. Ya, kita pakai bahasa isyarat lah, macam kita tak faham, orang putih pun tak faham. Bahasa Arab pun tak faham. Jadi dia pun cerita lah apa semua, dia tunjuk lah kertas apa benda, dia ada tahfiz lah, nak minta derma apa semua. Lah kali kita pun tutup kertas tu, kita cakap Arab sikit dengan dia, marah dia. Tak guna kau, aku daripada cakap Arab pun, kau ingat kau tak tahu cakap Arab. Ustaz scam dia. Ustaz scam dia pula. Marah dia. Tu balik. Maknanya dia tahulah benda tu bahasa Arab. Yeah. Jadi benda tu bahasa Arab, dia tahu kalau orang pada cakap Arab,
Jadi dia tak naklah bagi Dia benda tak tu. tunjuk lah benda tu. So benda tu cakap Arab. Kita pun faham. Kalau orang tak pandai cakap Arab, dia baca tu benda dia tak faham. Sebab itu dia tanya mula-mula. Boleh cakap Arab? Kan? Kau boleh cakap Arab? Kita gitu je. Lepas tu cakap orang putih, ni tahu, ini boleh makan ni. Jadi pun tunjuk. Ini tahfiz. Jadi bila kita baca, kita bercakap. Kan? Cakap balik Arab dengan dia. Bengkak ke batu, ditutup dia. Tapi mana nak sebut, ini benda berlaku. Jadi kita, sebab itu saya, kalau orang tanya saya lah mana, ini honest dengan saya. Kalau orang tanya saya, sebab itu saya kata, saya DIY ni ke Mekah ni belum lagi. Belum. Maksud saya tu belum lagi masanya. Belum. Sebab apa? Di sana ni dia bukan macam kita pergi Korea ke, kita pergi England ke, dia tak sama. Apa bezanya Ustaz? Sebab di sana tu tempat orang berhimpun, orang datang dan orang boleh manipulate macam-macam. Faham tak? Yang tempat lain orang datang untuk melancong. Ini tempat ibadah. Jadi orang boleh manipulate macam-macam. Faham tak? Selama mana belum lagi nampak ketersusunannya, tambahan lagi dari soal masyarakat di sini lah, belum bersedia untuk apa nama ni, menjadi sebahagian daripada orang yang datang. Maksudnya untuk berkomunikasi, nak bantu tolong, ni tak ada. Kau terduduk lah seorang-seorang. Kadang-kadang dia sendiri scam kita. Itu berlaku. Dia sendiri scam kita. Jadi benda-benda ni, so saya kata, dan jangan pelik kalau misal kata yang pergi DIY ke kena scam sebagainya, kita dah sebut dah, belum masanya lagi, belum. Kalau orang tanya saya ingat mungkin 20-30 kendian lah kot. Pasal dia dah betul, dia slowly nak didik kepahaman masyarakat dan orang di sana. Ini perlukan masa. Contoh Ustaz, orang yang kutip dana dan sebagainya, dia jadi ejen sebagainya, ada di kalangan jemaah ni ataupun di kalangan rakyat ni Ustaz, mereka ni cakna betul. Sampai dia tanya, Ustaz dengan sekolah tu, Ustaz sebagai apa? Ustaz sebagai ejen ke? Ustaz mudir kat situ ke sebagai apa? Saya sebagai ejen dia. Ustaz dekat pembangunan ni sekarang ni dah jadi apa? Kamu ni banyak sangat tanya ni, kamu nak derma ke? Kamu nak sangka buruk dengan saya? Jadi Ustaz, kita nak cerita tentang hal ni. Dalam kau nak bagi derma pun, kau nak sangka buruk dengan orang yang nak kutip derma ni ke? Ataupun bagaimana? Macam mana nak settle isu ni Ustaz? Tak payah derma. Tak payah derma. Kalau orang tu macam tu, tak payah derma. Senang je saya, betul. Kan, apa masalah engkau? Kan kita ni nak ya betul. Kita nak mengajak orang untuk derma. Kan? Bila kita nak mengajak orang untuk derma, apa masalah kita untuk menerangkan pada orang? Itu tanggungjawab kita lah. Kalau kau rasa tak nak menerangkan pada orang, janganlah buat kerja tu. Kan? Dan nama pun kerja tu duta untuk itu. Contohnya, jurucakap untuk tu. Kena terangkan. Kalau apa orang nak, kena bagi. Kan? Itu hak dia untuk kita terangkan. Sebab itu memang Quran suruh. Apa nak kata? Sebab itu saya kata, kalau ada orang yang macam itu, tak payah bagi. Bagi kat masjid saya. Masjid saya pun tengah buat lagi ni. Betul, ini realiti man. Sebab itu saya kata, dalam surah ini, ayat yang common kita dengar diulang-ulang. Surah Al-Hujurat ayat 6 tu kan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyan. Tabayyun. Jadi sebab itu saya yakinlah kalau benda ni kita boleh buat, kita boleh kurangkan dari segi dia panggil data soal scammer dalam ibadah ni. Dapat kurangkan. Kita haraplah dengan tanyalah ustaz ni, kita up tajuk ni, mudah-mudahan setahun ke depan lah. Kita nak harap 2 bulan ni payah juga kan. Setahun ke depan agak kurang lah masalah-masalah ni. Tapi dengan syarat lah semua tengok. Tapi kalau yang tengok ni je, tapi lagi teruk kalau yang tengok dia pun kena scam juga. Dan sungguh, apa lagi kita nak buat, Man? Kita dah bagi pemahaman dan saya bercakap dalam konteks ni, masa kita nak bagi tahu betul-betul, bukan ni sekadar konten kita. Ini bukan macam konten TikTok. Tak, kami dekat TV ni memang kita nak bagi kepahaman kepada masyarakat. Jadi kita harap masyarakat ada manfaat daripada itu. Maknanya Ustaz, dalam isu muamalat ni, dalam isu nak bagi derma ataupun sebagainya, perlu ada sangka buruk ni Ustaz. Dia tidak, kita kata istilah sangka buruk, kena cerewet sikit lah. Cerewet sikit. Sebab itu dia berkait dengan hak. Dia berkait dengan hak, maksudnya kita nak pastikan bahawa kalau kita menderma-dermanya betul, kalau kita nak belinya tu betul, perkhidmatannya wujud, itu maksud dia. Cerewet Ustaz. Cerewet kena ada. Kena ada cerewet, kena ada. Bukan sangka buruk. Bukan. Tapi dalam konteks kita nak memastikan tu memang namanya tabayun. Yes. Itu nak menunjukkan kebijaksanaan pengguna-pengguna di luar sana. Bukan penua.
Itulah Ustaz. Saya dapat ada satu soalan ni menarik Ustaz daripada Hanawan Cik. Yang mana soalannya Ustaz, apakah panduan dan tips-tips untuk mengesan tentang skema ibadah agar tidak terpengaruh dan tertipu asalnya untuk buat amal jariah tetapi pahalanya hilang begitu saja? Dan yang kedua, apakah tindakan kita apabila mengetahui tentang skema ibadah supaya orang lain tidak turut terpedaya? Nak bagi tahu kat dia ke bagaimana? Tafadhal Ustaz. Saya Imam Shawkani dah disebut, dia kata dalam konteks tabayun ni kita kena teliti dan ada satu lagi dipanggil tasabbut, makna berhati-hati. Berhati-hati dan tak tergesa-gesa. Nampak tak? Itu kunci dia. Dan tak usah tergesa-gesa, tak usah kelang kabut. Ini asal nampak muka, bagi. Hal yang kutip ni orang lain. Dah salah. Nampak tak? Macam tadilah. Aiman pergi beli jubah tadi tu. Tergesa-gesa. Jadi sebab itu kalau kita boleh ada sifat, kan dia kata, dia panggil apa? Tergesa-gesa tu kan daripada syaitan. Kan? Tergesa-gesa tu al-istijal tu kan daripada syaitan. Jadi sebab itu bertenang-tenang. Kita ni nak buat pahala. Kan? Sungguh kita tenang nak buat pahala. Jadi kita buat penilaian mana yang kita nak pergi. Mana kita nak letak duit kita. Mana yang kita nak beli. Apa yang kita nak dapatkan. Tenang, kemudian buat keputusan. Jangan kabut. Tak, saya pasal saya ikut kawan saya. Ini memang yang jenis ikut kawan ni memang paling senang lah kena. Paling senang. Sebab itu biar kita tahu, kita buat penilaian, kita buat pertimbangan supaya yang kita buat tu betul-betul manfaat. Tapi Ustaz, kita nak dah kena ni, scam ni, macam mana kita nak cerita kat orang ke macam mana Ustaz supaya tidak terpedaya tadi? Macam Daiman sebut tadilah, kita kadang-kadang bila kita dah kena, bukanlah tak apa, nak buat macam dah kena dah kan. Tetapi kita ada satu lagi peluang, jangan bagi orang lain kena. Kan? Jangan bagi orang lain kena. Jadi kita kadang-kadang kena kongsi benda-benda yang menyebabkan kita memang kena scam ni. Kena bagi tahu. Sebab itu ada setengah orang dia malas layan. Kan? Malas nak bagi tahu orang. Jadi itu masalah. Sekurang-kurangnya kita dengan keluarga kita. Sekurang-kurangnya. Kalau tidak apa hal, di scam satu keluarga kita. Jadi kita kongsilah dengan keluarga kita. Ni aku kena macam ni. Jangan kau orang pula kena. Ni ayah kena macam ni. Jangan kamu orang pula kena. Tapi dia tak termasuk dalam membuka aib, Ustaz. Itu kena pastikan dulu lah. Satu part kita kena pastikan. Dan ini kita cerita scam. Scam ni maknanya memang confirm orang tu scam lah. Ini kalau kita sangka di scam, itu buat tenang. Kan? Sangka, baru itu sangka jangan main. Kan? Inna ba'dazan itu ismun. Hati-hati. Jadi maknanya yang kita sebut ini memang dia scam. Dia memang scammer. Jadi maknanya itu part lain. Itu kita kena bagi tahu orang. Misalnya contohlah, saya ambil contoh yang mudah. Katalah kan sekarang kat TV, dekat TV pula, dekat medsos ada keluar iklan pelaburan Islami. Kan? Dah dibagi tahu dah scam. Saya dah termasuk lah RM50. Jadi kita bagi tahu jangan ikut ni. Ini bohong. Contohnya. Tapi kalau hal-hal yang berkait urusan kita dengan pihak kedua misalnya, atau pihak lain yang kita sangka kita kena scam, halnya hal itu mungkin ada hal-hal yang lain yang perlu diputuskan, itu bahaya. Kita khawatir kita masuk kepada fitnah pula. Sebab saya bukan nak bagi tahu pasal company umrah ni tak okey. Saya takut nanti kalau saya bagi tahu tentang saya ni tak dapat pergi umrah, nanti saya menutup periuk nasi company umrah ni pula. Jadi Ustaz, dekat situ dia jadi serba salah lah sekali. Tak payah ceritalah, duk diam-diam je lah. Dah lah, masalah isunya ialah kita kena tengoklah dekat situ. Kalau betul memang itu penipuan, maka benda tu perlu diperjelaskan. Kalau tidak, sekampung kena tipu. Akhirnya kita dikira bersama-sama pula wa ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Baik Ustaz, mungkin sebagai pengakhiran ni Ustaz boleh bagi kepada kita ada 3 poin macam mana kita nak elak daripada di scam Ustaz. Seminit je. Silakan Ustaz. Saya cadangkan jangan kena scam lah. Itulah cadangan saya. Elakkan daripada kena scam. Tuan-tuan sekalian, kita kena belajar untuk cakna. Sebab patah Melayu sebut musang pula, jerat jarang lupakan pelanduk. Tapi pelanduk selalu lupakan jerat. Betul tak? Jadi maknanya scammer jarang lupakan kita. Kita yang selalu lupakan scammer. Jadi maknanya
kita kena rajin-rajin ingat skamer di sekeliling kita. Lebih-lebih lagi ini zaman dia. Jadi kita kena ada sentiasa waspada sebagaimana sebut Imam Syaukani tadi, supaya berhati-hati. Dan yang paling penting, pegang konsep kita kena rujuk dahulu, dan saya suka istilahnya dia panggil rujuk silang. Rujuk silang. Ataupun cross check lah. Cakap Om Teh dia. Cakap Melayu sikit lagi ni. Rujuk silang. Kita dah berada di akhir siaran. Jadi terima kasih Al-Fadhil Ustaz bersama dengan kita. Jadi kita nak minta Al-Fadhil Ustaz untuk mengimamkan bacaan doa penutup kita pada hari ini. Tafadhol Ustaz. Panjat saya ingat kau imam solat tadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana wa ta'alait ya dzal jalali wal ikram. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz dan juga terima kasih juga kepada para penonton yang bersama dengan kita pada hari ini. Dan kita pastikan lepas ni jangan kena scam lagi. Hati-hati dan pastikan kita kena ada ilmu. Baik, saya Dai Aiman. Mohon maaf di atas terlanjur kata, terlajak bicara. Rezeki kita jumpa lagi. Kita tutup majlis dengan kafaratul majlis dan suratul As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haq wa tawasaw bis sabr. Ila liqa ma assalamah. Like dakwah, share ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.